Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Hari ini dalam mata pelajaran Geografi tingkatan 5. Mesti banyak kan di sekolah-sekolah di luar sana yang buat satu inovasi kreatif untuk memastikan bahan-bahan petroleum kita ni dapat dijaga dan tidak habis begitu saja. Baik, dan kita nak dengar perkongsian pada cikgu untuk segmen pada kali ini. Dipersilakan cikgu. Okey, kita teruskan. Kali ini kita tengok usaha pengurusan sumber tenaga di dunia. Apa usaha yang dijalankan oleh negara kita dan negara-negara luar tentang penggunaan sumber tenaga. Yang pertama adalah penggunaan sumber tenaga boleh baharu. Di mana yang saya terangkan tadi, okey, penggunaan sumber tenaga boleh baharu adalah yang tidak habis. Tak habis. Contoh paling paling senang, Cahaya matahari. ya, bagus. Semakin lama semakin pandai juga. Pandai. Okey. Jadi yakinlah murid-murid di rumah pun turut sama dapat manfaat daripada apa yang kita kongsikan pada hari ini. Itu tengok penggunaan sumber tenaga boleh baharu, ya, sumber tenaga boleh baharu seperti tenaga suria, tenaga hidro, tenaga angin dan tenaga ombak dimajukan dengan meluas di seluruh dunia. Angin kincir angin. Ombak lempat ombak dia tak pernah berhenti menghempas pantai. Bagaimana kita nak manfaatkan ombak yang menghempas pantai tadi untuk menghasilkan tenaga elektrik? Dia hempas pantai, dia ada turbin bergerak. Dia hempas pantai, turbin bergerak. Dia gerak turbin tadi, tenaga kinetik dia panggil, akan menghasilkan tenaga elektrik. Free. Percuma. Kita cuma hasilkan, kena sediakan turbin tadi lah. Okay, yang menghasilkan tenaga tu. Macam kita bawa basikal dulu-dulu kan. Kan ada sejenis alat pada tayar basikal tu, bila kita kayuh, dia akan menghidupkan lampu basikal. Dynamo ke je? Dynamo, bagus. Jangan tersalah sebut. Dynamo kan. Okay. Dynamo tu adalah untuk menggerakkan, menghasilkan tenaga elektrik dan memberi tenaga untuk menghidupkan lampu basikal. Betul lah, cikgu. Makin laju kita kayuh, makin cerah. Kalau kita slow, malap lampu dia. Itu percuma. Okey, cara percuma. Jadi, penggunaan sumber tenaga boleh baharu dapat mengurangkan penggunaan mana api fosil dan mengurangkan pencemaran alam sekitar. Seperti mana yang ada di hadapan Aiman sekarang. Ada dua contoh. Yang pertama adalah lampu yang menggunakan panel suria. Sebelah kanan yang warna hitam belah tu. kanan ni, cikgu? Sebelah kanan tu. Jadi kita cas menggunakan cahaya matahari. Percuma juga. Cuma lampu kita kena belilah. Lampu tidak percuma. Tapi kita cas tu kita boleh gunakan. Okay, lampu solar di rumah, tak gunakan tenaga elektrik. Tak guna tenaga elektrik, kita dah boleh jimatkan tenaga. Mungkin kita boleh gunakan panel suria di sebelah kiri. Aiman tu adalah panel suria. Digunakan untuk mengecas bateri. Dan bateri ini kita boleh gunakan untuk menghidupkan lampu-lampu kecil ataupun cas telefon bimbit. Okey, kita boleh jimatkan tenaga, jimat wang, betul, jimat tenaga dan mesra alam dan tidak mencemarkan alam sekitar. Kan? Hidup kita akan lebih harmoni. Kita tidak hirup udara yang tercemar, kita rasa selesa, kita rasa bebas untuk lakukan apa saja, dan yang penting alam sekitar kita kekal terpelihara. Okey. Contoh penggunaan sumber tenaga boleh baharu juga dapat mengelakkan krisis tenaga akibat kehabisan bahan api fosil yang semakin berkurangan. Contohlah kenderaan yang menggunakan tenaga suria prototipe, di mana di atas bumbung dia menggunakan panel suria seperti yang kita tunjuk tadi. Dia tenaga elektrik boleh bergerak tanpa guna petrol. Tanpa canggih guna, ni, cikgu. Canggih. Okey, canggih. Okey. Yang kedua, penyelidikan dan pembangunan R&D bagaimana dijalankan bagi menghasilkan sumber tenaga yang mesra alam. Contohnya Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB dan Universiti Tsinghua China menjalankan penyelidikan untuk menghasilkan bahan bakar biodiesel daripada minyak kelapa sawit. Boleh ke cikgu? Boleh. Minyak kelapa sawit yang telah digunakan. Mungkin murid-murid di rumah pernah melihat orang beli minyak masak terpakai. Mungkin ada kawasan-kawasan murid-murid ataupun Aiman mungkin pernah dengar orang beli minyak masak terpakai, diproses semula menjadikan bahan biodiesel untuk kegunaan sumber tenaga. Okey, ini adalah yang satu penyelidikan dan penggunaan juga R&D. Tapi berkaitan dengan undang-undang. Langkah utama oleh kerajaan untuk menjaga dan mengurus sumber tenaga di sebuah negara ialah menguatkuasakan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang dapat memantau pihak supaya tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan pencemaran. Sebagai contoh, Malaysia Akta Kualiti Alam Sekitar
alam sekeliling 1974 digubal untuk menjaga sumber air daripada tercemar dan peraturan kualiti alam sekeliling 1979 digubal untuk memelihara alam sekitar. Okey, usaha pengurusan sumber tenaga di dunia, dasar kerajaan government. Kerajaan turut memainkan peranan. Governance itu dasar kerajaan lah. Bagaimana kerajaan sesebuah negara cuba untuk memastikan sumber tenaga ini dijaga dengan baik dan dirancang dengan baiklah. Okey, ini dasar-dasar yang dijalankan di Malaysia. Dasar dan Pelan Tindakan Tenaga boleh diperbarui 2009. Pelan Tindakan Kecekapan Tenaga Negara 2016 hingga 2025 dan Akta Tenaga Boleh Baharu 2021. Kita tengok pengukuhan soalan. Kita nak uji murid-murid di rumah dan Aiman segini kan. Uji, cikgu ni suka uji, bukan? Dia melalui ujian ni kita boleh bertukar-tukar pendapat. Betul, cikgu. Kita boleh bagi idea dan kita boleh jana idea baharu agar kita kekal aktif berfikir untuk kesejahteraan kita. Betul, cikgu. Sekiranya anda sebagai seorang ketua keluarga, ketua keluarga betul, ketua keluarga, adik-adik mungkin peranan sebagai ketua keluarga. Pada satu masa nanti, apakah langkah yang boleh anda lakukan bagi menjimatkan sumber tenaga di kawasan kediaman? Apa langkah yang boleh? Adik-adik, murid-murid di rumah boleh tulis-tulis apakah langkah yang boleh kita amalkan untuk menjaga, menjimatkan sumber tenaga di kawasan tempat tinggal kita. Rumah kita lah kan. Rumah kita. Macam mana saya cuba, cikgu. Boleh, silakan. Okey. Apa yang kita boleh fikir-fikir apa yang boleh kita buat kalau kita duduk kat rumah, kita nak jimatkan sumber tenaga kat rumah kita ni. Macam mana kita nak buat? Raju tulis tu macam dah dapat dah. Okay. Saya cuba, cikgu. Okey, boleh. Salah cikgu betulkan ya. Tunjukkan, boleh. Okey, kita menggunakan elektrik bila perlu je, cikgu. Gunakan elektrik bila perlu. Contoh, kita cas telefon. Kita tak nak guna dah habis dah. Kita cabut plug ni. Switch off. Okey, tutup switch dia, cabut plug. Jangan biarkan plug dekat telefon. Begitu juga dengan alatan-alatan lain lah. Okey, atau menggunakan nak gosok baju, gosok. Jangan gosok satu, betul kan? Satu, kemudian satu. Gosok terus sekaligus. Banyak-banyak. Tu boleh gunakan. Jawapan yang bijak, guna elektrik bila perlu. Dan saya tambah lagi, gunakan sumber boleh baru seperti lampu solar tadi. Lampu solar. Lampu solar kita boleh jimatkan tenaga elektrik. Okey. Kita nak bagi berapa lah? 2, 4, 5. Kita bagi tambahan satu lagi. Tambah satu lagi. Tambah satu lagi. Okey, pencapaian untuk Aiman dan murid-murid rumah. Pencapaian ni bukan saja untuk Aiman tapi untuk murid-murid di rumah. Okey, cikgu. Mungkin penggunaan solar ni, cikgu, mungkin baru lagi lah orang kata nak meluas di negara kita, cikgu. Mungkin ada tak nasihat daripada cikgu untuk orang kata kita nak sama-sama, boleh kita kempen ke, cikgu ya? Boleh. Untuk sama-sama kita menggunakan solar ini untuk menjimatkan petroleum kita, cikgu. Sebab pasal kempen ni, saya tertarik dengan satu lah yang cita-cita saya lah sebenarnya kan. Kita nak kongsi dengan murid-murid di rumah atau sesiapa saja. Kempen satu rumah, satu lampu solar. Maksudnya kan biasa malam-malam kita perlukan lampu pencahayaan untuk keselamatan. Betul. Kita pasang lampu solar dekat halaman rumah kita. Dia boleh kita buat secara automatik. Bila malam je dia menyala. Dan bila siang dia tertutup. Dan dijana oleh tenaga sumber cahaya matahari, tenaga solar. Percuma, sumber tenaga percuma, mesra alam dan keselamatan rumah kita pun terjamin. Yang paling penting, cikgu, jimat. Okey, baik, cikgu. Mungkin ada rumusan daripada cikgu untuk topik kita pada hari ini. Rumusannya banyak info-info yang boleh murid-murid dapatkan dari laman web Sumberku. Okey, banyak lagi info-info yang dalam laman web Sumberku. Dan apa yang kita dapat hari ini adalah bagaimana kita nak menggunakan sumber tenaga secara yang paling baik, yang penuh berhemah dan mengelakkan berlakunya pencemaran, dan kita sama-sama amalkan penjimatan tenaga untuk kesejahteraan kita pada hari ini dan masa akan datang. Okey, bagaimana pula dengan prestasi pembelajaran saya, cikgu, hari ini? Kalau tengok kat situ pencapaian saya kan. Ada berapa cok? Cuba tengok. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, cikgu. 6. Orang cakap perfect. Alhamdulillah. Orang cakap sempurna. Sempurna kita juga. Berjaya mengikuti sesi pembelajaran dengan baik. Begitu juga dengan murid-murid di rumah. Dan kita boleh faham. Dan jangan lupa
faham dan amalkan. Okey, dan juga jangan lupa untuk jimatkan elektrik di rumah anda, jimatkan minyak petrol anda. Mudah-mudahan kita dapat menjaga negara kita dan keamanan dan kesihatan diri kita. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Fitri yang sentiasa senyum je daripada awal tadi kan. Dan juga murid-murid kita di rumah ada rezeki, kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Didik TV KPM